الدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Isnin bersamaan 5 hari bulan 6 2023. Pengajian kita pukul 3.30 petang, iaitu sambungan ulang kaji kaedah bahasa Arab kita melalui ilmu sirah ya, sirah Khulasah Nurul Yaqin. Kita masuk kepada muka surat yang ke-18, poin yang kedua, tajuk yang ke-13, poin yang kedua, iaitu qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Poin kedua, wa kanu yaqtuluna auladahum. Okey. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Wa kanu, kita tengok dulu ibu. Wa kanu, waw tu waw apa ibu? Ibu ayah? Wa kanu, apa nama waw pada wa kanu tu dulu? Waw itu kesinambungan daripada ayat sebelumnya, maka waw ataf. Betul ibu ya? Waw ataf. Kanu, kanu fi'il apa tu? Kanu, kanu adalah fi'il naqis. Fi'il naqis, maka fi'il naqis dia mesti ada apa dan apa. Fi'il naqis dia mesti ada apa dan apa. Dia mesti ada isim dan khobar dia. Mesti ada isim dan khobar. Betul ibu, isim kana dan khobar dia. Okey, sekarang ni ibu-ibu tengok ya. Kanal arabu, kana al arabu pada poin pertama. Poin pertama, isim kana, isimnya disebut secara isim zahir ke isim dhamir. Pada poin pertama, kana al arabu, isim kana itu iaitu kalimah al arabu, isim zahir ke isim dhamir? Isim zahir. Oleh kerana isimnya isim zahir, maka fi'il naqis di depan tetap mufrad. Tetap mufrad, tetap kita sebut kana. Kana, tak kira lah isim dia mufrad ke, musanna ke, jama' ke. Contoh kita ulang kaji balik kalau fi'il biasa. Kalau kita kata, kita mulakan ayat tu dengan fi'il. Contohnya saya nak kata zahaba. Zahaba Muhammadun ila al-masjidi. Zahaba Muhammadun ila al-masjidi. Untuk lebih jelas, saya buka Word untuk ibu ayah lebih jelas lagi. Okey. Contoh kalau saya sebut zahaba, zahaba Muhammadun. Muhammadun ila al-masjidi. Okey. Zahaba Muhammadun ila al-masjidi. Jadi Muhammadun adalah fa'il kepada zahaba. Sekarang ni Muhammadun bilangannya seorang saja. Fi'il zahaba. Okey. Sekarang ni boy ya, kalau contohnya saya nak kata yang pergi tu 2 orang. Kita ulang kaji balik. Yang pergi tu 2 orang. Contohnya zahaba Muhammadun wa Ahmadu. Wa Ahmadu ilal masjid. Sekarang ibu ya,
Yang pergi berapa orang? Sekarang ni yang pergi 2 orang, Ahmad, Muhammad dan juga Ahmad. Yang pergi 2 orang, Muhammad dan juga Ahmad. Tetapi oleh kerana fi'il ayat dimulakan ataupun jumlah dimulakan dengan fi'il, ingat ibu ayah, fi'il tetap mufrad. Fi'il tetap mufrad. Okey. Jadi kita tak payah kata, tak payah masukkan alif pun pada zahaba. Kita tak kata macam ni, zahaba tambah alif. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Kalau macam tu salah. Salah. Oleh kerana ayat dimulakan dengan fi'il, walaupun fa'ilnya seorang ke, 2 orang ke, ramai ke, dia tetap mufrad. Di sini fa'ilnya Muhammadun. Tetapi kerana ada Ahmad ni bermakna ada 2 orang yang pergi. Oleh kerana ayat ataupun jumlah dimulakan dengan fi'il, fi'il itu tetap mufrad. Begitulah juga ibu ayah kalau contohnya ramai. Zahaba Muhammadun wa Ahmadu wa Isa ilal masjid. Ataupun nak gunakan jamak zahaba zahaba al-muallimuna ilal masjid. Al-muallimuna contoh ya. Contoh. Okey. Zahaba al-muallimuna al-muallimuna. Zahaba al-muallimuna kan jamak, al-muallimuna dia jamak. Tetapi oleh kerana ayat dimulakan dengan fi'il, ini jumlah fi'liyah, maka fi'il tetap mufrad walaupun fa'ilnya jamak. Cuma ibu ayah di sini fi'il naqis tak ada fa'il. Fi'il naqis tak ada fa'il. Fi'il naqis ada isim. Waalaikumsalam Ibu Bahriah. Ada isim dia. Cuma ketika mana isimnya zahir, contoh ayat pada poin pertama kan. Pada poin pertama tu kan, kana al-arabu okey. Kita ulang lagi balik ibu ya. Kalimah al-arabu dalam nota tu, kalimah al-arabu isim tu mufrad ke musanna ke jamak ibu ayah? Kalimah al-arabu kita dah belajar minggu lepas. Al-arabu tu, kalimah al-arabu tu sendiri mufrad ke musanna ke jamak? Kalimah al-arabu tu kalimah mufrad. Tak Haji Haidir kalimahnya kalimah mufrad. Tapi maknanya jamak. Al-arabu ni kalimahnya kalimah mufrad. Tapi makna dalamnya menunjukkan ramai. Macam al-qawmu. Al-qawmu kalimah mufrad. Tapi dalam al-qawmu memberi makna ramai. Satu kaum tu mestilah ramai. Jadi, kana al-arabu pada poin pertama. Kenapa tak sebut kanu? Kenapa sebut kana? Kerana isim pada kana tu zahir ke dhamir ibu ayah? Isim pada kana al-arabu isimnya isim zahir. Maka bila isim zahir tak perlu didatangkan dalam bentuk dhamir. Tapi dalam poin kedua, dan adalah mereka semua, siapa mereka semua tu ibu? Wakanu tu siapa mereka semua? Orang Arab tu jugalah. Jadi tak perlu nak ulang al-arabu tu banyak kali. Al-arabu tak adalah kita nak ulang banyak kali. Cuma kita datangkan dalam bentuk dhamir. Dhamir macam mana? Jadi dia akan jadi, okey, poin kedua tu wa nu teruslah, wa kanu. Kenapa wa kanu? Kerana waw ini jamak, dhamir jamak. Kembali pada siapa? Kalimah al-arabu pada ayat sebelumnya. Takkan nak ulang lagi wa kana al-arabu lagi, dah tak cantik dah. Jadi diulang dan adalah mereka semua. Jadi mereka itu dhamir. Didatangkan isim pada kana dalam bentuk dhamir, jadilah kanu. Okey, jadi sekarang ni ibu ayah, isim kana, mana isim kana sekarang ibu ayah? Dalam ayat tadi, mana dia isim kana?
Wow, betul Ibu Saidah. Isim kana dah jadi wow. Jadi wakanu dan adalah mereka. Mana isim pada kana? Isim pada kana adalah huruf wow itu. Jelas Ibu ayah semua? Isim dia dalam bentuk dhamir, iaitu dhamir wow tu. Dhamir apa tu Ibu ayah? Itulah dia dhamir marfu' muttasil. Dhamir marfu' muttasil. Jelas semua? Okey. Jadi wakanu dan adalah mereka semua yaqtuluna akan jadi khabar. Yaqtuluna jadi khabar Ibu. Jadi khabar. Okey, dah lama sangat tak bincang, rasa dalam beberapa bulan dah kita tak bincang pasal khabar. Ibu ayah, khabar sama ada khabar itu adalah khabar bentuk mufrad ataupun khabar bentuk jumlah ataupun khabar dalam bentuk syibih jumlah. Okey. Dalam modul ada saya berikan dalam modul, jom kita tengok modul sekejap Ibu ayah ya. Kita tengok modul sekejap, kita buka modul masing-masing. Mula kaji balik. Sekejap ya, saya cari. Okey, sekejap ya. Okey. Ibu ayah cuba buka modul, buka nota 19. Modul nota 19. Siapa dah buka komen dah? Modul nota 19 dah buka komen dah. Dah ya? Okey. Nota 19. Nampak ya? Okey. Nota 19 saya berikan contoh jumlah ismiah ringkas. Khabarnya isim mufrad. Okey, tak apalah. Jumlah ismiah tu kalau mubtada' khabar. Macam sekarang bukan mubtada' khabar. Sekarang ni isim kana dan khabarnya. Tapi cara nak sebut khabarnya sama jugalah. Kaedah khabarnya sama macam khabar, sama macam khabar pada mubtada'. Cuma sekarang ni Bu ayah, khabar yang kita nak bincang sekarang khabar pada mubtada' ke khabar pada isim kana? Ini khabar kepada isim kana. I'rabnya sama. I'rabnya saja tak sama. Khabar kepada mubtada' rafa'. Khabar kepada isim kana nasab. Itu sajalah. Okey, tak apa. Saya nak terangkan khabar ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada khabar sibih jumlah. Itu je kita ulang kaji balik. Jadi tengok nota 19, kotak tasrif 18, contoh jumlah ismiah ringkas, khabarnya isim mufrad. Apa dia makna khabarnya isim mufrad? Khabarnya adalah bukan jumlah. Contoh, huwa muslimun. Dia seorang lelaki Islam. Huma muslimani. Mereka berdua lelaki Islam. Saya nak tanya ibu-ibu ayah semua. Kalimah muslimani tu mufrad ke musanna ke jamak? Kalimah tu sendiri. Muslimani mufrad ke musanna ke jamak? Kalimah muslimani tu musanna. Dia bukan mufrad. Tapi kenapa ustaz kata ini khabarnya isim mufrad? Maksud saya mufrad dari segi dia bukan jumlah, dia bukan ayat. Boleh faham tak maksud saya? Kalimah muslimani ini dia kalimah musanna. Kita ada mufrad, musanna, jamak. Muslimani kalimah musanna. Tetapi dari sudut kita bincang mengenai khabar, ini adalah khabar dalam bentuk mufrad. Dalam erti kata dia bukan jumlah, dia bukan ayat. Dia bukan khabar berbentuk ayat. Boleh faham tak maksud saya ibu ayah? Dia bukan khabar berbentuk ayat. Dia khabar direct satu kalimah. Cuma kalimah itu bukan kalimah yang tersusun jadi jumlah. Jelas ya? Jadi hum muslimuna. Jadi kalimah muslimuna itu ibu ayah mufrad ke musanna ke jamak? Muslimuna. Dia adalah jamak. Muslimuna kalimah tu kalimah jamak. Muslimatun kalimah jamak, muslimat kalimah jamak. Tapi ia sekarang ni dari sudut dia sebagai khabar,
Dia adalah khabar mufrad. Dia khabar mufrad. Dia bukan khabar jumlah ataupun syibih jumlah. Okey, jelas ya, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Ibu-ibu siapa yang tadi dah terlupa mengenai jenis-jenis khabar, sekarang ni lepas bincang teringat balik. Dah lama kita tak bincang, 4 bulan 5 bulan lepas dah, lama sangat dah. Takut ibu-ibu dah terlupa dah. Dah terlupa, bila sebut balik, oh baru ingat dapat refresh balik. Dapat refresh Ibu Maimunah ya. Sebenarnya ibu-ibu memang dah faham dah. Ibu Saidah saya percaya masih ingat. Ibu Saidah ada nampak kelebihan kat situ, masya-Allah. Ibu-ibu lain, kalau siapa yang dah terlupa tapi bila kita sebut balik baru dapat ingat balik, refresh balik, tahniah ibu ya. Jelas ya? Okey. Kemudian kita tengok pula dekat nota 20. Nota 20 saya bagi contoh jumlah ismiyah ringkas mula dengan dhamir juga saya bagi. Cuma khabarnya dalam bentuk fi'il madhi. Jadi zahaba ila madrasatihi. Dia seorang lelaki telah pergi ke sekolahnya. Jadi ibu, kalau kita sebut zahaba ila madrasatihi sahaja, cukup tak untuk jadi jumlah fi'liyah? Zahaba ila madrasatihi. Zahaba fi'il madhi, fa'ilnya dhamir huwa kat dalam dia, ila huruf jar, madrasatihi majrur. Cukup tak syarat untuk jadi jumlah fi'liyah ibu? Ibu ya? Cukup syarat tak? Cukup kan? Ada fi'il, ada fa'il dan boleh faham maknanya. Kalau kita berhenti pada hujung ayat, orang boleh faham apa yang kita nak sebut, maka cukup untuk jadi jumlah fi'liyah. Maka ini kita panggil khabar dalam bentuk jumlah. Cuma jumlah di sini fi'ilnya fi'il kita buat menggunakan fi'il madhi. Okey. Kita tengok pula seterusnya, kita ulang kaji lagi. Nota 21. Sama juga. Jumlah ni jumlah ismiyah kerana dimulakan dengan mubtada' ni huwa. Khabarnya yazhabu ila madrasatihi. Cuma yazhabu fi'il mudhari', fi'il mudhari' ma'ruf. Ibu ayah, fi'il mudhari' ma'ruf pun mesti ada apa? Tadi fi'il madhi ma'ruf mesti ada fa'il. Fi'il mudhari' ma'ruf pun mesti ada fa'il. Asalkan ia adalah fi'il yang ma'ruf, baik dia fi'il madhi ke, baik dia fi'il mudhari' ke, bahkan baik dia fi'il amar ke, bila dia fi'il ma'ruf dia mesti ada fa'il. Jadi yazhabu fa'ilnya dhamir huwa dalam dia. Ya, dah ada fi'il, dah ada fa'il, ila madrasatihi ke sekolahnya, cukup semua tu boleh buat jumlah fi'liyah, maka ini dipanggil khabar dalam bentuk jumlah. Okey, kita teruskan lagi, ulang kaji lagi bentuk-bentuk khabar ini. Okey. Ini contoh khabar mufrad juga ni. Nota 23 contoh khabar mufrad sama juga. At-talibu mujtahidun, at-talibani mujtahidani sama juga. Khabar mufrad. Cuma di sini mubtada'nya saya gunakan isim zahir. Tadi saya gunakan isim dhamir. Huwa, contohnya huwa mujtahidun contoh. Huma mujtahidani. Tapi di sini saya berikan mubtada'nya dalam bentuk isim zahir, khabarnya khabar mufrad. Okey. Kita tengok lagi contoh. Nota 24, kotak tasrif 6, jumlah ismiyah tapi khabarnya jumlah juga tapi jumlah ismiyah. Nampak? At-talibu mudarrisuhu Muhammadun. Nampak ibu? Jadi sekarang ni at-talibu, pelajar lelaki itu, gurunya adalah Muhammad. Saya nak tanya ibu ayah. Saya stop sebut at-talibu, saya hanya sebut mudarrisuhu Muhammad. Gurunya adalah Muhammad. Boleh faham tak ayat itu ibu ayah? Kita tahu nya tu pelajar tadilah. Saya sebut gurunya adalah Muhammad. Boleh faham tak ayat tu? Gurunya adalah Muhammad. Saya berhenti di situ, boleh faham kan? Boleh faham bermakna sesuai tak jadi ayat? Sesuai tak kita sebut dia sebagai jumlah? Sesuai. Kita boleh sebut dia sebagai jumlah-jumlah ya, sebagai ayat. Jadi
Mudarrisuhu Muhammad ini jadi khabar pula kepada at-talibu. Ini khabar, kita panggil khabarnya jumlah juga, tapi dalam bentuk jumlah ismiah. Nampak ibu? Jadi mubtada boleh khabarnya khabar mufrad, boleh khabarnya khabar jumlah. Jumlah pula boleh jumlah ismiah macam ni, ataupun boleh jumlah fi'liyah. Kita tengok contoh seterusnya. Khabarnya khabar jumlah fi'liyah. Nota 25. Okey, cuma fi'ilnya fi'il madhi. Ijtahada, at-talibu ijtahada. Pelajar lelaki itu telah bersungguh-sungguh. At-talibu ijtahada. Okey, ini nota 25. Khabarnya khabar jumlah fi'liyah tapi dalam bentuk fi'il madhi. Lagi. Nota 26, kotak tasrif 6, jumlah ismiah. Khabarnya fi'il mudhari'. Jumlah ismiah. Khabarnya jumlah fi'liyah tapi menggunakan fi'il mudhari'. Ibu-ibu tengok balik ya, nota tu tengok insya-Allah ibu akan faham. Ada khabar sibih jumlah, nota 27. Okey. Jadi cukup setakat itu sajalah saya ulang kaji pasal khabar tu. Okay, jelas ya? Kita buka balik kita punya kitab tadi. Kita bukan nak fokus dekat jumlah-jumlah tu, kita fokus dekat sirah kitab sirah ni. Jadi ibu sekarang ni yaqtuluna ibu ayah. Fokus ni balik. Yaqtuluna tu isim ke fi'il ke huruf? Yaqtuluna isim ke fi'il ke huruf? Fi'il mudhari'. Yaqtuluna adalah fi'il mudhari'. Ibu, fi'il mudhari' ma'ruf ke fi'il mudhari' majhul tu? Yaqtuluna itu fi'il mudhari' ma'ruf ke fi'il mudhari' majhul? Ia adalah fi'il mudhari' ma'ruf ke majhul? Ma'ruf. Dia adalah fi'il mudhari' ma'ruf. Daripada qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fihi bu? Yaqtuluna, qatala yaqtulu. Sulasi mujarrad ke mazid fihi? Sulasi mujarrad. Bab apa tu? Qatala yaqtulu. Babnya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Okey. Jadi ibu-ibu ayah, yaqtuluna fi'il mudhari' ma'ruf, ada tak fa'il dalam dia? Mesti ada fa'il. Ada tak fa'il? Mana fa'il pada yaqtuluna? Mana fa'il pada yaqtuluna ibu ayah? Waw, betul. Waw itu fa'il kepada yaqtuluna. Yaqtuluna fa'ilnya adalah huruf waw kat situ. Jadi waw itu isim dhamir. Dhamir apa tu ibu? Ulang kaji balik. Waw tu dhamir apa tu? Dia kita tahu dia fa'il, bermakna dia dhamir apa tu kalau fa'il? Fa'il mesti marfu'. Maka waw itu dhamir marfu'. Dhamir marfu'. Dhamir yang marfu' bermakna bila dhamir tu marfu', dhamir tu dia marfu' sama ada dia mubtada ataupun dia fa'il. Dan dia bila dia marfu' muttasil macam ni bermakna dia biasanya dia fa'il. Okey. Jadi yaqtuluna fi'il mudhari' dah ada fa'ilnya sekali. Maka auladahum jadi apa? Aulada ibu ayah. Kenapa dibaca aulada dengan nasab? Kenapa dibaca aulada dengan nasab? Maf'ul bihi. Bagus ibu. Jadi maf'ul bihi. Aulada jadi maf'ul bihi. Bagus ibu. Masya Allah ya. Jadi auladahum maf'ul bihi. Apakah jenis isim pada aulada pula? Aulada itu ibu. Aulada. Apakah jenis isim? Isim mufrad ke musanna ke jamak dulu? Mufrad ke musanna ke jamak? Kalimah aulad. Aulad saja. Dia adalah kalimah jamak. Betul ibu. Kalimah jamak. Betul. Jamak ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ini jamak apa ni ibu?
Ini jamak apa ni? Muzakkar salim ke, muannas salim ke, jamak taksir? Ini jamak taksir. Bagus ibu. Jamak taksir pula ada dua. Adakah dia jamak taksir munsarif ke jamak taksir ghair munsarif? Ni up sikit. Dalam modul kita ada, tapi tak apalah, tak bincang sangat. Okey. Ibu Saidah kata ghair munsarif. Ibu lain? Jom kita buka ulang kaji balik. Ghair munsarif tu macam mana biasa kalau kita jumpa. Buka modul sekejap ibu ya. Kita buka modul sekejap. Kita ulang kaji balik. Okey. Jamak taksir ghair munsarif ni kita ulang kaji balik ya. Okey. Kita buka, ibu-ibu boleh buka muka surat 16 ya. Muka surat 16. Modul muka surat 16. Okey. Modul kita muka surat 16. Nampak tak saya berikan jamak taksir ghair munsarif. Jumpa ibu? Okey. Saya yakin Ibu Saidah akan ingat balik. Jamak taksir ghair munsarif yang saya berikan, ingat kaedah dia secara asasnya. Huruf ketiganya alif, kemudian selepas itu ada tambahan 2 ataupun 3 huruf. Ibu Saidah ingat balik tak? Huruf ketiganya alif, kemudian ada tambahan 2 ataupun 3 huruf. Contohnya masajidu. Ingat ibu ya. Kawakibu. Macam ni jamak taksir ghair munsarif. Jadi macam aulad tadi, aulad atau wazan af'al itu jamak taksir munsarif. Jamak taksir munsarif ada banyak bentuk jamak dia. Tapi kalau jamak taksir ghair munsarif, nama lainnya jamak muntahal jumu' ni, ada kaedah tertentu. Betul ibu. Jamak muntahal jumu' ada kaedah dia. Kalau ibu jumpa jamak itu huruf ketiganya alif, kemudian ada tambahan 2 ataupun 3 huruf, itu barulah jamak taksir ghair munsarif. Kita dapat rezeki kita pada petang ni dapat ulang kaji untuk jamak taksir ghair munsarif ibu ya. Jadi aulada ni ibu ayah sikit lagi. Aulada jamak taksir munsarif. Cuma sekarang ni mungkin ibu-ibu tengok kalimah aulada tadi tak ada tanwin. Terus ibu ingatkan jamak taksir ghair munsarif. Mungkin macam tu kot ibu ya. Sekarang ni aulada kenapa tak ada tanwin ibu ayah? Aulada kenapa tak ada tanwin? Betul, pasal dia mudhaf. Dia mudhaf kepada hum. Pasal dia mudhaf lah, dia tidak ada alif lam, dia tidak ada tanwin. Kerana dia mudhaf lah, dia tidak ada alif lam dan dia tidak ada tanwin. Mungkin jelas ya. Jadi oleh kerana itu aulada, ingat, aulada jamak taksir munsarif. Ketika mana dia nasab, alamat nasabnya adalah fathah. Oleh kerana itu kita baca aulada. Kenapa tak ada tanwin? Kerana sekarang dia mudhaf pula kepada hum. Jadi auladahum. Jadi ibu, hum ini akan jadi dhamir apa? Hum tu dhamir. Dhamir apa tu? Kita tahu dia jadi mudhaf ilaih. Ingat dulu. Ibu-ibu, mudhaf ilaih, apakah i'rab mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih mesti majrur. Maka hum ni dhamir majrur muttasil. Dhamir majrur muttasil. Saya nak tanya ibu, last. Huwa huma hum. Sama ke huwa huma hum? Hum pada huwa huma hum tu sama ke dengan hum di sini? Sama tak? Dhamir huwa huma hum. Hum pada tasrif huwa huma hum tu sama ke hum tu dengan hum pada auladahum? Dari segi i'rabnya sama ke? Jawapannya tak sama. Kalau huwa huma hum itu dhamir yang tersendiri. Huwa dia, huma mereka berdua, hum mereka. Ini dhamir ni tak bercantum dengan apa-apa kalimah. Sekarang ni auladahum, sebelumnya ada kalimah aulad dah muttasil, dah bercantum dah. Dah bercantum dengan kalimah aulad. Maka nama dhamir ini
Dia dhamir, bunyi sama bunyi hum, tetapi namanya lain kerana i'rabnya tak sama. Hum di sini i'rabnya majrur kerana mudhaf ilaih. Maka namanya dhamir majrur muttasil. Ibu Ayah setakat ini saja. Cuma sebelum kita stop, saya nak tanya Ibu Ayah. Nampak tak? Baru 3 kalimah saja dah macam-macam kita dapat ulang kaji. Luas tak bahasa Arab ni, Bu? Ha. Kalau ibu-ibu tengok, macam tu lah saya belajar dulu dekat pondok, macam tu lah. Memang tak lepas lagi kami tak dapat kuasai i'rab satu-satu ayat, kami tak dilepaskan untuk masuk pelajaran baru. Ha. Seronok tak ibu? Ibu-ibu dapat belajar gaya pondok macam ni. Dengan umur ibu-ibu yang belajar bahasa Arab bukan daripada muda, tapi ibu-ibu dapat belajar cara macam belajar pondok dan ibu-ibu dapat praktikkan masa baca Quran nanti. Itu saya kata, macam saya kata banyak kali, ini berkat kesabaran ibu-ibu semua. Teruskan istiqamah ibu. InsyaAllah ya. Okey, setakat itu saja. Ada soalan tak Alas ibu? Ada soalan tak? Tak ada soalan ya? Okey, tak ada soalan. Setakat itu saja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.